Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita memulakan muqaddimah perbincangan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarah kepada hadis-hadis syama'il. Apa maksud syama'il kita akan tengok selepas ni lah. Apa takrif syama'il. Cuma secara ringkasnya syama'il ni hadis-hadis yang dikumpulkan. Sebab asalnya kitab ini daripada hadis-hadis himpunan Imam Tirmizi. Dia panggil, lebih terkenal dengan Syama'il Imam Tirmizi lah. Banyak kitab Syama'il, tapi hak ni lah yang paling terkenal. Jadi syarah dalam bahasa Arab pun ada. Kalau dulu anda guna syarah bahasa Arab itu. Tapi hak ni oleh kerana dia kitab baru, cara oleh dia tu lebih menarik lah. Lebih menarik. Lepas tu dari segi susunnya itu lebih kita kata mudah untuk kita faham. Dan dia sebut juga kalau ada hadis-hadis yang dianggap sebagai tidak dhaif, dia akan sebut takhrij dia. Kemudian dia bahagi maksud kata-kata Nabi. Itu bagus tu, tak apalah. Jadi kitab ini anda tidak nak pergi secara itulah, sebab kita nak terus baca ni. Terlebih dahulunya kitab ni hadis yang terkandung dalam kitab Syama'il yang disyarah oleh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Badar, ataupun lebih terkenal dengan Dr. Abdul Razak Badar. Dia lebih terkenal begitu. Baik. Hadis yang terkumpul di sini 415 hadis lah. Mana setengah-setengah tu dia buang. Kita tengok tu terlalu banyak dia buang lah. Sebab kalau asal tu 600 lebih. Tak apalah. Ni pun anda tengok 56 bab. 415 muka surat. Hak terjemahan ni kita guna ni lah. Mengandungi 56 bab. 680 muka surat. Jadi anda bila sambil-sambil baca tu buat kiraan lah. Sebab malam ni berapa bulan? 8 bulan dah start kita baca ni. Dan jangkaan ni sebab dia kita akan buat paling kurang 4 muka surat lah kita akan baca. Dia akan jadi 170 siri kuliah. InsyaAllah dah sebelum mati 170 siri. Lebih kurang 43 bulan lah. Mana jangkanya anda rasa insyaAllah tidak lebih pada 3 tahun setengah, 3 tahun 5 bulan. Mana boleh habis. Kalau kita, sebab anda tengok ni ada kira secara umum, sebab setengah-setengah tajuk tu kita boleh percepatkan. Paling tidak kalau kita boleh konsisten 4 muka surat untuk ni lah, seminggu sekali ni, tu kira-kira sekali seminggu kita akan habis dia masuk 43 bulan. Itu jangkaan lah. Baik. Sebab kita asal dalam bahasa Arab dia 391 muka surat. Tu asal dia. Bila diterjemah ni dia jadi 980 maknanya sekali ganda. Lebih kurang sekali ganda. Tak apa pun. Baik, tak apalah. Okey, bagi ada kitab ni sebabnya nama penulis ni anda pun nak bagi data ringkas saja. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar ni, cuba tengok muka surat pertama tu ayah dia. Sebab ayah dia ni ulama besar. Syekh Abdul Muhsin Badar ni ulama besar. Mula-mula dia ngaji pun ayah dia. Sekolah lepas tu ayah dia bawa ayah dia sendiri yang hasil dia dalam ilmu pengajian agama. Dia ni. Maknanya dia terus budi besar lah dengan ayah dia. Ayah dia baca kitab ni sebelum ayah dia pergi apa ni kita kata pengantar. Ayah dia baca. Cuba kita tengok, anda baca sini. Molek juga kan. Tu dia puji Allah biasalah, alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya anda tidak baca yang tu. Perenggan yang kedua, sesungguhnya pengertian sunnah. Jadi doktor Abang Mel ada kita tak apalah minggu depan insya-Allah ni. Dia tangan 4 pagi tak. Jadi di Indonesia lah di Myanmar. Boleh balik. Maknanya insya-Allah. Kita ada umur dia. Maknanya minggu depan sempatlah insya-Allah. Yang habis semua isi ni pada saya sempat. Insya-Allah. Kita apalah anda baca ni kata-kata ayat dia. Dia kata sesungguhnya pengertian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadisnya menurut para ulama adalah apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab tu bila berkait dengan Nabi dia jadi sunnah. Sebab tu dia tak boleh kecek kecuali ada dalil tentang Nabi. Ini dah penting. Mana bila kita nak cakap, nak kaitkan dengan Nabi, dia jadi hadis. Kalau setakat sahabat, dia panggil asar sahabat dia. Baik, tak kiralah sesuatu yang disandar kepada Nabi itu dalam bentuk perkataan kah, dalam bentuk perbuatan kah, ketetapan Nabi yang ditakrir Nabi. Hak Nabi tengok, Nabi tak kata apa, itu dia kira takrir. Dan sifat Nabi, tak kiralah sifat secara khalq, yang ini bentuk fizikal. Khalq mana kejadian secara tubuh badan. Kita kata sifat secara fizikal mahupun akhlak, budi pekerti, semua tu adalah berkait dengan hadis. Dipanggil sunnah lah. Walaupun banyak dalam hadis dalam kitab ni dia sebut tentang fizikal Nabi, tetapi banyak juga kita dapat dalam bentuk perbuatan Nabi. Bila kata perbuatan Nabi tu, dia jadi syariat lah. Muka Nabi gini, tu tak boleh buat apa, dah kita tak lupa, dah kita tu tak boleh nak ejah, dah tak perlu buat pembedaian agama, dah tu. Tetapi banyak juga kita jumpa dalam ni yang bersifat perbuatan Nabi. Baik. Berdasarkan pengertian di atas, maka definisi tersebut mencakup semua riwayat dari para sahabat yang sahih tentang bentuk fizikal Rasulullah yang indah, yang telah Allah ciptakan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk fizikal tersebut dan sifat-sifat yang ini karakter agung yang Allah memberikan taufik kepada Nabi supaya berakhlak dengan akhlak itu. Jadi akhlak Nabi, hak fizikal ni tak nak apa dah kita tanya. Cuma kita nak tahu. Lepas ni dia akan sebut 8 perkara. Apa kita kena mengaji kita 8 perkara selepas ni. Baik. Jadi Nabi jadi maulid perangai tu sebab taufik daripada Allah. Kalau dalam bahasa khusus dia panggil maksum, orang panggil ismah. Allah jaga Nabi. Bila Nabi buat tu kita tak faham pun ikut ya. Dia akan selamat kita. Baik. Jadi bentuk fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang indah dan akhlak-akhlak beliau yang agung ditulis dalam pelbagai buku hadis yang sahih. Ini kata-kata ayah dia ni, Syekh Abdul Muhsin Badar. Kitab-kitab sunan dan yang lainnya. Juga ditulislah karya khusus yang membahaskan tentang fizikal Rasulullah dan karakter Rasulullah. Dan karya yang paling agung dalam banyak-banyak kitab atau paling masyhur adalah Asy-Syama'il, iaitu hadis-hadis Syama'il. Apa dia Syama'il kita bincang selepas ni. Karya Imam Tirmizi, iaitu penulis kitab Al-Jami'. Itulah Jami' Tirmizi. Pak Ustaz Ani duk ngajar. Ia wafat pada tahun 279 Hijrah, Imam Tirmizi. Jadi kitab Asy-Syama'il adalah rujukan utama. Kitab Imam Tirmizi ni yang disebut Asy-Syama'il ni adalah rujukan utama dalam tema ini, dalam perbincangan tentang fizikal Rasulullah dan karakter Rasulullah ni. Dengan demikian, ramai di kalangan ulama ahlul hadis yang mengkaji kitab Syama'il Imam Tirmizi tu dulu sampai sekarang. Dan Allah telah memberikan taufik kepada putraku tercinta, bangga ya dia, boleh anak lagunya, putraku tercinta Abdul Razak. Semoga Allah sentiasa memberinya taufik dan membuatnya bahagia dunia dan akhirat untuk mensyarah kitab istimewa ini dan menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Saya sendiri telah menelaah kitab ini dan saya juga membuat penambahan penjelasan supaya lebih bermanfaat. Mana dia edit, ada dia buat tambahan. Ni mana karya bersama lah ni sebenarnya. Cuma dia ni sebagai musyrif, penyemok saja. Saya wasiatkan kepada pelajar untuk baca buku ni. Setakat ni hak ni lah anda tengok hak paling penting. Sebab anda mengajar dulu susah mengajar kita ni. Sebab bila sebut tentang fizika, kita nak terjemah dari bahasa Melayu kena rujuk kamus. Kaki gini orang panggil gap pada bahasa Melayu. Orang ekat lah tu. Bila katakan 3 jam start kena itu naik aspal kuat 3 jam. No beda. Hak ni adalah kedah dia buat. Apa ni sahabat ni kata gini, apa maksud dia kalau diterjemah? Mudah, tak perlu rujuk kamu. Dulu kan nak tengok, misalnya kita tengah rambut jenis gini, orang panggil tu. Kita tak biasa, kelas tersebut eka lagu mana? Patut kaki, tidak peka tu lagu mana? Tu boleh tahu lagi. Tapi setengah-setengah tu dia guna. Jadi bahasa tu satu kata menunjukkan makna begini. Jadi bahasa tu kita punya cara guna. Mana perlu kepada kepakaran bahasa sungguh kan. Dengan ada kitab ini sesar masalah tu. Baik. Jadi faedah mengetahui fizikal Rasulullah, yakni jasad Rasulullah, adalah untuk mengetahui kondisi beliau dan juga
dan juga untuk membezakan antara Rasulullah dan yang tidak Rasulullah ketika bermimpi bertemu Rasulullah. Kerana ada riwayat yang sahih daripada sahabat bahawa syaitan dia tidak dapat menyerupai fizikal Rasulullah dalam mimpi lah, di luar pula lagi lah. Sehingga dengan kita mengetahui fizikal Rasulullah dengan tepat dasar pada hadis-hadis yang diperakui sahih, maka boleh dibezakan mimpi bertemu Rasulullah SAW yang sebenar dan syaitan yang mengaku sebagai Rasulullah dalam mimpi. Jadi kalau kita mimpi, kita boleh guna ilmu ni. Ni bukan Rasulullah, tak usah tipu aku. Kita boleh kata begitu. Sebab kalau orang tak ngaji ke, bila mimpi jumpa Rasulullah, dia kata Rasulullah dia. Padahal ulama kata bila kita mimpi jumpa Rasulullah, biasanya kita boleh lihat pada 3 perkara. Dalam ni tak sebut, cuma dalam kitab lah. Pertama sekalinya, biasanya orang mimpi jumpa Nabi ni, dia kata orang itulah mengaku ana Rasulullah. Itu pertama. Dia pun kata Nabi sebab kau itu ayat. Aku i'lam anni Rasul, ketahuilah aku ni Rasulullah. Sah. Yang kedua, orang ada dalam mimpi tu, orang lain kata hadza Rasulullah. Ada sebut gitu dalam pengalaman mimpi. Ini adalah Rasulullah, orang lain ayat. Yang ketiga, orang ada mimpi tu sendiri, dia rasa dalam hati dia ni Rasulullah. Hak ni pengalaman ulama kita, ada guru kita sendiri pun pernah bermimpi jumpa Nabi. Dia pun kata ni tidak Nabi. Siapa dia balas dengan orang dalam mimpi. Jadi guru kita bila dia mimpi tu, dia kata tak ada ciri-ciri Nabi seperti dalam hadis. Dia pun kata ni bukan Nabi. So ada orang pakai ambil gambar dalam mimpi. Dia kata ni bukan Nabi. Nabi bukan lagu ni muka. Sebab dia, guru saya kata muka dia nampak bulat. Nabi tidak bulat. Kita jumpa kan bujur muka Nabi. Siapa mati, walaupun gemuk sikit masa sebelum meninggal dia, terus naik tubuh sikit, tapi tetap tak berubah tu. Maka balah orang pakat marah lah dia. Pakat dalam mimpi yang marah orang. Bila nak tegak sunnah lagu tu. Baik, tak apalah. Jadi itu salah satu faedah dia, boleh membezakan tipu dari syaitan. Siapa dalam mimpi pun kita boleh tegak di atas kebenaran lagi. Memang syaitan tak boleh menyerupai Rasulullah, cuma dah kita jahil, dia tipu. Kalau kita tahu, dia tak boleh nak tipu. Sedangkan faedah mengetahui akhlak Rasulullah adalah untuk mengetahui kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah, iaitu akhlak yang mulia. Kerana Allah SWT yang cipta Nabi, dia beri keistimewaan bernabi, dan dia sendiri kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau lah. Dia kalau terjemuh ni, dia kena terjemuh gini. Kalau kita mengajar syarat, dia ada 2 harfut takkid. Inna dan la. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau la'ala, benar-benar berada di atas khuluqin, budi pekerti, azim, yang mulia. Tu terjemahan kalau mengikut harfiah. Sebab ada 2 harfut takkid, inna dan la, la'ala, benar-benar berada di atas khuluqin, yakni budi pekerti, azim, yang sangat besar. Dan juga anjuran untuk mengikuti akhlak-akhlak beliau. Hal ini seperti yang tersebut dalam firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kamu, yakni bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut nama Allah. Maknanya kalau seseorang itu dia ikut Rasulullah, akan timbul perasaan dia ingat pada hari akhirat. Tu kelebihan mana kita ikut Rasulullah, dan kita jadi ingat pada Allah sebanyak-banyak. Lepas ni kita akan jumpa in kuntum tuhibbunallah la fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu. Selain itu, di antara hak Rasulullah terhadap umatnya, ni hak kita kena tunaikan. Hak Rasulullah terhadap umatnya, yakni kewajipan umat Nabi, yang kita kena tunaikan adalah selalu menyebut pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai pujian yang layak diberikan kepadanya. Dan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus berhati-hati. Anda duk hati tengok juga dalam internet tu siapa dia, ayah dia. Memang dia kuat sungguh pegang pada sunnah. Cuba kita tengok sini. Selama orang sesat Nabi, puja Nabi lebih-lebih, ya'lamu sirra wa akhfa, dia tahu perkara tersembunyi. Kalau di luar negara ingat banyak benar puji Nabi, seakan-akan Tuhan Nabi.
Sebab tu dia pesan lagi. Jadi dalam memuji Rasulullah, kita kena wajib berhati-hati. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam sikap ghulu, yakni melampaui batas. Kerana sikap ghulu, yakni melampaui batas, tidak diredai oleh Allah maupun Rasulullah SAW sendiri. Jadi hak Rasulullah yang lain yang wajib kita kena tunaikan adalah memuji sunnah-sunnah Rasulullah, menjelaskan keindahan sunnah-sunnah tersebut, menjelaskan betapa perlunya umat manusia terhadap sunnah-sunnah Rasulullah, dan agar lidah-lidah kita selalu mengucapkan selawat dan salam kepadanya. Saya memohon kepada Allah, ini harapan dia lah. Saya memohon kepada Allah agar memberikan taufik pada kita semua untuk melakukan apa yang Allah redai. Semoga Allah memberikan taufik pada para penuntut ilmu untuk sibuk mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah serta pemahaman para salaf yang saleh dan mengamalkannya. Harapannya agar mereka berhasil menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selawat dan salamnya sentiasa Allah limpahkan kepada hamba dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, juga atas keluarga dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan kepada seluruh umat Islam yang mengikuti jejak langkah para sahabat. Ini ayah dia, Abdul Muhsin Ibn Abi. Kenapa? Ngajar lagi. Oh, ngajar ke macam mana? Sebab malas sekali anak dia pun ngajar ke. Okey, baik, anak nak beri sedikit ni ringkasan sebelum kita baca mukaddimah. Hak tanya panggil mukaddimah ayah dia tu. Ni mukaddimah dia sendiri selepas. Kita akan bacalah. Cuma sebelum itu secara ringkas saja. Nama penulis kita ni Abdul Razak bin Abdul Muhsin Badar. Hak tadi mukaddimah ayah dia lah. Baik. Nama dia sebenarnya anak baca nama orang Arab ni, nama panjang dia habis apa tuk yang berapa dia ayah habis. Kita start tuk yang kedua, tuk tiga tengah dah. Yang kedua ayat lah dah. Anak Syamsuddin bin Abdul Rahman bin Ja'far. Ja'far bin dia tengok. Tuk yang kedua. Ja'far bin Tayyib. Tayyib. Tayyib tu ayah Tayyib. Tuk yang kedua, tuk anak yang ketiga tu lah dia asal daripada Fatani. Tak ingat. Tayyib tu dia tapi dia lari sini dah lah. Dia kejar dekat dia siang tuk anak itu. Sekarang tu yang kita ingat dia tu. Ini pendek ni sah. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Abdul Muhsin tu ayah dia. Bin Hamd tu tuk dia yang pertama. Bin Abdul Muhsin tuk dia yang kedua, nama supaya ayah dia. Bin Abdullah tuk dia kedua, dia ketiga. Bin Hamd tuk dia keempat, serupa pula dengan tuk dia yang ketiga. Tuk dia yang kedua. Tuk dia yang pertama, Hamd tuk dia yang pertama. Bin Usman Al-Abdul Badr. Al-Abbad Al-Badr. Rupanya Badr tu ambil kepada Abbad Badr ni ambil kepada tuk dia yang keberapa tu? Yang keempat. 1, 2, 3, 4, yang kelima. Jadi Al-Badr tu, Abbad Badr tu gelaran, lakab tu gelaran, ambil daripada tuk dia yang kelima. Tak apalah. Dia lahir pada 22 Zulqa'dah 1382 Hijriah, yakni 16 April 1963. Kira lah umur dia berapa tu? Lahir pada tahun 1993. 1993. Agak berapa umur? Anak pun tak kira. 90. Umur 90. Kalau ni hak terbaru ni. Anda tengok tu dalam internet hak terbaru. Tak apalah. Apa dia? Umur dia 90 siapa lah ni lah. Baik. Di desa yang nama Az-Zulfi. Nama Az-Zulfi. Nama tepat lah. 300 km daripada Bandar Riyadh di Saudi ni. Bandar 300 km daripada Bandar Riyadh. Baik, pendidikan dia secara ringkas saja. Dia mendapat pendidikan awal di kampung dia lah. Lepas tu dia ngaji di sekolah kampung dia. Lepas tu dia ni ngaji pula di rumah dengan ayah dia. Ayah dia beri pendidikan dia khusus dari segi belajar tentang kitab turas Muhsin Al-Badr. Yang mana Muhsin Al-Badr ni merupakan seorang ulama besar dan dia terkenal di kampung dia sebagai ahlul hadis dan diperakui keilmuan dia. Itu secara ringkas. Dan dia ni adalah tenaga pengajar di Universiti Madinah. Pengkhususan dalam bidang akidah, syu'bah akidah. Baik, dia ni tenaga tetap sampai kali ini sebagai pengajar di Masjid Madinah. Orang ngajar Masjid Madinah, anda tengok tadi sempat tengok dalam dia ada website dia juga. Kita boleh dengar dia seramah ke Arab ni. Dia syarah kita dia. Tu model ni. Kita dia syarah. Kita boleh tumpan. Baik, tak apalah.
Sekarang ni ya, kita nak pergi kepada muqaddimah dia lah. Hana baca sebab muqaddimah ni mesti dibaca lah. Sebab dia akan sebut hadis tu panggil apa tu dia belajar. Baik, ni muqaddimah. Dia muqaddimah ni muqaddimah dia buat ni sebenarnya dia campur sekali dengan muqaddimah penulis dengan muqaddimah ilmu. Ni muqaddimah ilmu. Dia campur muqaddimah kitab dengan muqaddimah ilmu. Pada muka surat 21 tu barulah masuk tajuk bab pertama. Baik. Ni saya ambil bukan semualah, saya bukan bagi semua supaya ringkas. Mula-mula dia puji Allah SWT biasa, alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Kemudian dia sebutlah, dia kata sesungguhnya kitab Syama'in karya Imam Tirmizi ni tak ada lah, dia kata kitab yang paling unggul lah. Bila nak bercakap tentang fizikal Rasulullah dan karakter Rasulullah, inilah yang paling baik. Tu. Dengan segala sifat-sifat yang mulia yang Allah SWT sesuaikan dengan Nabi dia tu. Jadi kitab ini memaparkan, terus perenggan ke bawah, kitab ini memaparkan kemuliaan tabiat hamba yang paling mulia. Kemudian dia puji Nabi banyak lah, seperti kita sedia maklum lah. Cuma ni anak ambil muka surat ni terus seperti mana firman Allah. Dia mari firman Allah ni sebagai nak menyatakan tidak ada satu sosok tubuh kita kata atau peribadi manusia yang kita boleh ikut dia daripada semua sudut, daripada masuk bilik air sampai merentah negeri. Tak ada. Kita kata ulama Imam Syafi'i, ada kalau tulis Syama'in Imam Syafi'i? Mana Imam Syafi'i? Kalau nak tulis Syama'in ni orang tu mesti jenis tak ada dosa. Apa ulama sebut gitu? Sebab dia sebut semua. Bahkan sahabat kata, boleh ke Rasulullah saya nak tulis ketika Rasulullah marah? Abi Bakrah tanya. Nabi kata boleh. Masa aku marah pun dia boleh menjadi sunnah. Sunnah. Inilah yang dimasukkan dalam firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kamu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah di hari akhirat dan kedatangannya hari kiamat, dan ia banyak menyebut nama Allah. Jadi ayat ni sebenarnya bawah Ibnu Katsir buat cuma nak sebut ambil satu poin daripada hanya tengok dari tafsir tu. Boleh kata mana-mana tafsir dia sebut poin utama daripada ayat ni Allah panggil kesan kita jadikan Rasulullah ikut dalam hidup. Dia akan jadi kesan lah ke mana dalam hidup kita. Dia akan timbul sentiasa ingat pada hari akhirat. Dia akan lahir zikir yang banyak atau kesan. Sebab begini kita ni pernah nak bawa ke satu masjid besar lagi, tafsir. Dia kata baru ni mengaji Syama'in. Nak kata tak ada apa. Kata tak sih. Lepas tu suruh guna kita lain kata anak bukti, anak tak pergi masjid. Anak pakai bukti tu. Anak tak apa lah dia. Sebab dia tak suruh pergi mengajar kata taksir. Kalau nak ni maknanya dia taksir tu itulah aku ada diri. Kalau dia tahu dia tak kata taksir. Tu pelik. Anawi sikit dia kita peribadi Rasulullah masuk bab pertama. Lepas tu dia kata tak sesuara kita nak ilmu lah. Padahal di masjid tanah tengok dah dipatutnya ada. Ni malam ni mengajar kita ni pelbagai dengan aku hadu belakang ni tak ada. Tu kan. Anak ni mengana baca kita ni. Mengudulan mengajar kita ni. Baik tak apalah. Cuma dia kata Hafiz Ibnu Katsir dia kata ayat ni dalam tafsir dia lah. Ayat ini adalah dasar atau prinsip yang agung, poin utama dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya, baik dalam tata cara bercakap, beraktivitas, mana kita hidup bersama masyarakat lah, dan dalam semua kondisi Nabi, tak kira lah semua. Hal ni boleh menjadi banyak suri teladan untuk kita. Dan ayat ni ayat arahan dia. Ayat ni ayat arahan. Dia sebenarnya ayat ni kalau mengikut dari segi orang ngaji balaghah dia panggil ayat ni ayat khabar. Ayat khabariyah maksudnya panggil ayat penyata. Dia menyatakan maklumat. Tak ada makna suruh, tak ada makna perintah, tetapi di sebalik tu walaupun ayat ni khabariyah dari segi makna dia, tetapi dari segi kehendak ayat ni dia ada insya-Allah, dia ada satu tuntutan. Kalau ngaji tafsir dia bincanglah kau tuntutan dia. Dah kamu tahu dah Rasulullah ke uswatun hasanah, ikutlah. Kalau tu dia tak ayat. Sebab kita lah kita cerita orang baik apa, nak suruh ikutlah. Kalau tak ayat apa kena faham lah.
Itu maksud dia. Itu kata Hafiz Ibn Hajar. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahawa meneladani dan mengikuti Rasulullah adalah sebahagian dari mempelajari karakter pribadi beliau. Kerana tidak mungkin ada orang yang biasa yang boleh meneladani Rasulullah kecuali setelah dia tahu. Dia kena belajar lah hadis-hadis. Tak ada maklumat yang boleh kita terima kecuali melalui sahabat lah. Melalui sahabat. Banyak sebenarnya hadis-hadis palsu berkait dengan Nabi. Sebab tu ulama kita kata suruh berhati-hati. Sebab ni pun ulama kaji, sosok kaji 400 lebih. Sebab anak tahu asalnya 900 lebih hadis. Baik. Dengan alasan inilah maka setiap Muslim wajib, harus makna wajib ditekankan untuk mempelajari kisah perjalanan hidup Rasulullah yang mulia dan karakter beliau. Pelajaran ini wajib menjadi pokok perhatian yang pertama dibandingkan mempelajari kisah-kisah manusia lain. Kalau dulu ni dia panggil kajian tokoh. Ilmu kajian tokoh. Satu ilmu tu orang buat PhD lah. Misalnya Pak Yasafak di Universiti Araniri, IAIN. Dia di USS tu, dia guru anak dia. Kita mengaji ilmu psikologi dengan dia. Dia buat PhD, kajian tokohnya dakwah Hasan al-Banna rahimahullah. Boleh PhD. Ni dalam bab tu lah. Jadi kalau kita nak bincang tentang tokoh atas rasa kajian tokoh, Nabi ni lah mula-mula sepatutnya. Sepatut menjadi sukat daripada awal persekolahan dengan lengkap. Kerana apa? Kerana Rasulullah itu manusia paling suci, hamba yang paling baik, teladan bagi seluruh alam dan pemimpin seluruh manusia. Baik, cuba kita tengok ta'arif syama'il. Asy-syama'il, bila sebut syama'il ni, dia bermaksud karakter seseorang, sifat-sifat seseorang, akhlak seseorang, adab seseorang dan semua yang berkaitan dengan dia. Itu orang panggil syama'il. Syama'il ni makna hadiah-hadiah cerita tentang Nabi. Itu mudah. Baik. Misalnya, ni ayat ni pengguna kalimah syama'il dalam bahasa Arab. Misalnya, dia tulis ikut Melayu, sepatutnya tulis ke Arab ada. Tapi kita tanya kursi pula tulis ikut Melayu. Dia kata fulanun hasanus syama'il. Maknanya orang itu memiliki akhlak dan akhlak yang mulia. Bila kita kata fulanun hasanus syama'il, makna orang itu ada akhlak yang mulia. Tapi kalau disebut fulan karimus syama'il, kalau kata gitu maknanya artinya orang itu ada akhlak saja. Tapi kalau syama'il bukan akhlak saja, makna dia lebih luas. Gigi dia, rambut dia tu masuk syama'il. Kalau karimus syama'il bicara tentang akhlak saja. Tak sebut tangan lagu mana, tak sebut kaki. Mana sebut habis ni? Jalan lagu mana, tegak ke belakang, kepala tegak ke tunduk, dia sebut semua. Itu bukan bab akhlak. Jadi syama'il dia merangkumi semua. Kalau kita kata fulan karimus syama'il, dia tu akhlak, bab akhlak saja. Aku nak faham tu bila sebut syama'il ni perihal Rasulullah. Tak ada bicara hadis dalam ni tentang buat baik pada jiran, tak bicara ni. Kalau tu kena ada mufrad. Ni bab syama'il dia tidak bicara tu. Bukan skop dia. Baik, berdasarkan definisi kebahasaan inilah, mana definisi dari segi bahasa inilah, maka Imam Tirmizi dan ulama-ulama ahli ilmu yang lainnya memberi judul berbahasa tentang sifat-sifat Nabi, akhlak Nabi dan adab-adab Nabi serta sesuatu yang berkaitan dengan Nabi disebut asy-syama'il. Cuma di sini ada timbul ke satu persoalan dari kitab lain lah. Sebelum kita baca faedah itu, adakah mempelajari syama'il sekadar mendapat info tentang fizikal Nabi saja? Jawapannya tidaklah. Bahkan kita, bila kita bicara kitab syama'il, kita sedang membicarakan tentang Rasulullah secara keseluruhan. Dia berkait dengan Rasulullah. Dia tak bicara tentang kenegaraan, dia tak bicara tentang kehakiman, dia tak bicara tentang makan yang halal, dia tak bicara tu. Dia bicara tentang sesuatu yang berkait dengan Rasulullah. Agak-agak mimpi lah macam kita. Mimpi juga Rasulullah. Tapi tak masuk lagi, tak sampai mimpi lagi. Nanti lama sikit. Kita pun tak ada lagi ni. Awak ada orang mimpi tu. Yang penting ni, sebelum kita pergi pada tajuk, banyak faedah yang boleh dipetik dalam mempelajari syama'il dan akhlak Rasulullah. Antaranya sini dia sebut 8 faedah. Dalam kitab lain banyak lagi, cuma ada tengok-tengok tu. Hak lain tu dia kata dia gabung sekali. Sebab tu jadi 8. Yang pertama, salah satu kewajipan orang beriman adalah beriman kepada Rasulullah.
Jadi keimanan kepada Rasulullah tidak akan sempurna kecuali kita kenal Rasulullah. Kenal Rasulullah. Jika pengetahuan kita tentang beliau bertambah, maka kadar keimanan kepada beliau juga boleh bertambah. Sehingga semakin skop ittiba, semakin luas skop ittiba. Sehingga semakin luas skop ittiba. Leluasa tu maknanya kalau dalam kitab asal tu, semakin luas qadrul ittiba. Kadar pengikutan Nabi jadi lebih besar. Semangat nak ikut Nabi. Dan kita faham bahawa kena ikut Nabi bukan ada bab-bab tertentu saja. Kita akan faham bahawa ikut Nabi ni semua kehidupan kita boleh kita contohi. Itu maknanya skop ittiba tu jadi lebih luas. Kerana di antara tuntutan iman kepadanya, maksud iman tu iqtidak dengan konsekuensi tu iqtidak. Mana tuntutan iman bila kata beriman pada Nabi, gapo dia yang dikehendaki maksud beriman itu? Ia bermaksud mengetahui akhlak-akhlak yang mulia dan sifat-sifat Nabi yang sempurna. Tujuannya untuk diikuti. Nak ikut lagu mana? Kalau tak tahu, itu maksud dia ni. Sesungguhnya orang yang mengenal Rasulullah dengan sangat baik, tidak mungkin ia ragu tentang kebenarannya dan kebenaran ajaran yang beliau ajarkan, baik berupa Al-Quran maupun As-Sunnah, iaitu agama yang hak ini. Kerana sifat-sifat Nabi itu terpuji, karakter dia pun indah, perkataan dia dipenuhi dengan kejujuran, dan perbuatan dia menunjukkan kepada jalan kebaikan. Itulah faktor utama yang mendorong untuk kita beriman pada dia. Ini ada disebut lebih detail lagi dalam kitab dia bui percuma masa lagi buat umrah ni, dia bui percuma. Kitab tu dia ada 8 artikel. Ana guna juga untuk waktu ni sebab di satu artikel tu kita boleh buat 2 siri kuliah. Dia bincang tentang Nabi saja. Dia kata salah satu tadi ni, apa Allah perintahkan kita ikut Nabi. Tadi hanya sebut sebab Nabi ni akhlak paling sempurna. Kalau kita ikut tubuh kita, bab-bab tertentu lah. Sebab tu kita jumpa macam-macam lah. Kita ada untuk butuh baik, tak boleh wakil kok. Baik, tapi ilmu tinggi, baik, tak boleh wakil kok. Kalau nak topek kabut dalam bab tu. Tapi kalau dalam bab lain boleh, ada tengok. Setengah tuk guru dalam kita, setengah tuk guru tu bakil. Tapi ngaji beri dia. Anak ada tuk guru macam gitu. Berkuk hangit. Bukan sekat berkuk hangit. Tapi kalau ngaji, anak ngaji habis hafal apa tahu. Lepas tu nak ngaji kirak pula, tak siap aja. Nak minasib tak siap, nasi buku tak siap. Tapi kerekuk. Kerekuk lagu tu orang panggil kesalahan peribadi lah. Dia suruh bini dia kata kalau nak masak bawes cemuknya kena kira lah ke mana. Kepala bini je. Kepala. Bila anak besar baru lega si anak dua bini boleh double banyak. Padahal nak akan dia juga nak penyakit. Orang berat juga tapi bab ngajar tak ambil biti. Tapi nak pergi ngaji dia kena tulis tadi tak okey lah terik. Anak pergi ngaji ni duduk ni tu masuk mana. Kena main mana tak itu juga, tak gabai juga. Tapi kelebihan lain. Siapa tubuh kita kata tak secara dah dia tu. Buat kebal lengo, muka dia beki, mula uduh. Kalau kerja kerja itu nama, main-main dia sebut. Tubuh kita kata kalau lengo ni kita ada ilmu. Tubuh kita pula biar kata sakit kepala. Maulana lah. Maulana itirah dia tu pergi. Anak tahu dia ni ada memang sungguh. Dia ingat muka surat Quran. Kita balik muka surat. Dia kata aku ingat. Dia tak boleh ikut dari remote. Dia cakap dia kecil. Dia takut situ. Semua orang nak buat air. Lengok dia buka situ. Ibu sebelah ni. Pelik. Tuk guru ni. Tapi dia ingat muka surat. Janganlah ngaji-ngaji alih dengan orang lain. Waktu dia marah berapi. Dia ingat. Ramai-ramai dia ingat. Ni mari berhenti sekarang. Dia tak anak dia ingat. Pelik manusia ni. Anak tak kena muncul. Kalau kita ngaji-ngaji je. Ada tu ngaji dengan mak dia. Dia alih dengan mak dia. Mari esok ke. Dia ingat. Dia kata mari. Aku ingat berhenti sini. Mau alih dengan siapa? Tak budak. Tu alih dengan mak dia. Hambak kelik. Ngaji dengan mak mu. Dia ni gitu tu. Kalau sebab tu. Sebab tu Tok Syekh kita kata kalau dengar ni tak ada ilmu kena bagi lagu tu. Di India katok dia ni Maulana kata. Pala ketua masuk pil. Anak murid tak ngaji katok. Masuk. Naik mula pil. Kena sabar. Tu buat senang takdir Allah bagi dia. Tapi ilmu dia tu dia sebut tu memang kemah. Kalau kita tanya tu nak baca ha dengan ha ni lagu mana dia royak sosok. Dia ingat mun. Tu kelebihan. Jadi kekurangan tu bukan jenayah, bukan je kedekuan tadi. Nak ayatnya, anak nak sebutnya manusia ni kalau ada kelebihan pun mesti ada kekurangan. Nabi ni tak ada. Tu.
Hak itulah. Itulah yang sebab utama yang mendorong kita kena ikut dia. Memang Allah begitu kepada Nabi dia. Baik. Kerana keduanya lah yang dapat mendorong seseorang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana Allah berfirman, Qul innama a'idhukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepada kamu suatu perkara, iaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian kamu fikirkan tentang Muhammad. Tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawan kamu itu. Sebab dalam Arab jahiliah dulu dia tuduh Nabi gila. Innaka lamajnun, dia kata, mu ni memang gila semua. Lepas tu dia kata pula, kita tahu gila tidak pasal itu. Buat dia juga kata, kalau gila lah tu baik gila. Tak ada orang nak kata. Dan dia tu tidak lain hanyalah pemberi peringatan. Nabi itulah, dia tu hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. Tak apalah kan? Jadi Nabi ini sebagai nazir. Baik, seterusnya yang kedua, itu yang pertama. Sebab Nabi ni, jadi poin yang pertama tu dia paling besar. Dia ni akhlak yang sempurna, semua sudut, tak ada otak malah. Lepas tu kita nak ikut orang lain lagi. Itu maksud. Yang kedua, mencintai Rasulullah SAW adalah satu kewajipan yang Allah bebankan. Beban ke sini makna taklif. Sebab tu kita ni mukallaf. Salah satu skop mukallaf kita ni tu dia, kena ikut Nabi. Nak ikut Nabi, kena tahu lah. Baik. Kecintaan kepada Rasulullah SAW itu lebih dikedepankan, lebih diutamakan berbanding cinta kepada ibu bapa, anak-anak dan seluruh manusia yang lain. Bahkan lebih diutamakan berbanding cinta kepada diri sendiri. Ini kisah Sayyidina Umar itulah. Biasa kita dengar, Nabi tanya siapa mu paling cintai, dia pun sebut dia. Lepas tu sebut Rasulullah. Tapi dia sebut ibu bapa dia lah. Nabi kata tak betul, tak kenal. Lepas tu dia pun mikir, dia kata Rasulullah mula, lepas tu baru diri saya, lepas tu baru ibu bapa saya. Baru tu. Jadi ulama bincang hadis tu, cinta pada diri sendiri tu atas maksud apa? Cinta kepada Nabi tu atas maksud apa? Dia bincang pula. Cinta kepada Nabi tu atas dasar iman. Cinta kepada ibu bapa, cinta dia itu fitrah. Itu fitrah. Tak ajar orang itu. Baik. Dengan semakin mengenali Rasulullah dan mengenali karakter dia, karakter di mana kecenderungan dia tu, kecenderungan Rasulullah tu, ataupun bentuk dia jalan, cara dia bermikir, tangan lagu mana, adakah tu cara tu karakter. So kita boleh tahu ni ilmu karakteristik sebenarnya. Kita tengok orang kita boleh tahu cara dia berjalan, cara dia bertindak, cara kita boleh tahu kecenderungan naluri emosi, boleh tahu. Itu satu ilmu tentang karakter seseorang. Kalau bahasa Arab panggil ilmu kiafah tu, ilmu kiafah. Baik. Jadi bila kita semakin kenal beliau, kenal Rasulullah dari sudut karakter dia, maka hati kita akan semakin cinta dan mengagungkan dan memuliakannya. Kita juga akan mengetahui kedudukannya yang agung dan mulia. Nabi itu patutlah kita kata memang mulia sungguhnya. Sesungguhnya seseorang hamba yang sering menyebut-nyebut orang yang ia cintai dan sering mengingati dalam hatinya, sering merenungkan keindahannya dan hal-hal yang memperkuatkan kecintaan kepadanya, maka kecintaannya akan menjadi semakin kuat dan dia akan semakin rindu padanya. Dia sahabat Nabi ni gini, sini dia tidak sebutlah buat apa dia rindu kepada Nabi. Setiap kali nak makan kan, dia telitah lalu, makan lagu mana Nabi makan. Dia jadi telitah gitu. Sebab seorang anak rindu pada mak dia, telitah, acap benar telitah. Begitu juga anda baca dari buku-buku tokoh-tokoh ulama. Ulama kita pun ada sejarah juga. Setengah-setengah tu dulu pernah dia aniaya isteri dia secara tak sengaja, menyebabkan isteri dia sedih. Dia tak ayak lagu mana. Berlalu lama masa, berpuluh tahun. Telitah balik. Bila telitah balik juga dia jerit. Bini dia tua. Bermula pada saat tu dia buat baik pada bini dia luar biasa. Bini dia boleh, kau nak mati dia kata ni loh. Bini masa boleh. Lepas tu dia cerita, anda baca lah.
Dia ternampak-nampak ketika dia sedar. Dia tidak pukul isteri, dia abaikan isteri. Sampai isteri dia jadi macam tidak keharuan lah, jadi soalan kerana pengabaian. Sedih lah. Lama lepas tu dekat tua baru teringat juga. Dia menyesal, dia bertaubat, dia buat baik. Lepas tu dia bersyukur sebab Tuhan nak beri kebaikan pada dia ingat baik. Dia ingat berlakulah kebaikan isteri. Kadang-kadang lagu tu Allah buat Mana kita pun gitu juga. Bila ingat ke Nabi ni, kalau ngaji sungguh, ngaji hak ni, ngaji hadis, ngaji tafsir, dia tak boleh lari daripada sunnah Nabi. Dah kita kenal Nabi dengan 45 tajuk ni. Nah, 416 hadis ni. Cuba bayangkan. Walaupun kita sekali seminggu tak apalah. Dia akan kesal kepada mahabbah tu. Makna kadar mahabbah per Nabi jadi meningkat. Jadi betapa banyaknya manfaat. Ni dia sebut tu nombor 1 bawah tu, boleh tengok di nama kitab Ibn Qayyim ni, Kitab Jalalil Afham. Mana kitab yang menyebutkan tentang betapa besar agungnya kalau kita faham tentang Nabi. Kalau kita faham tentang Nabi ni, banyak perkara kebaikan dari diri kita. Baik. Jadi betapa banyak manfaat memperhatikan, menganalisa, merenungi kedudukan Rasulullah yang maha agung, karakter dia yang mulia dan sifat dia indah serta akhlak dia, adab dia, juga petunjuk dia. Petunjuk di mana bimbingnya dia, sunnah dia dan perjalanan hidup dia. Semua itu akan menambah rasa mahabbah, rasa cinta dalam hati kita. Dan cinta itu semakin lama dia semakin menebar, semakin kuat cinta pada Rasulullah. Itu yang kedua, mana nak menambah mahabbah, nak menyuburkan mahabbah. Sebab cinta pada Rasulullah ni, dia boleh, kita akan dapat cinta Allah. Itu dia berkait sebab Rasulullah, Allah ni dia nak kita buat satu, dia tidak direct dengan kita, tapi dia melalui Nabi dia. Orang panggil Nabi dan Rasul tu daripada dulu lagi. Yang ketiga, sesungguhnya Allah menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan bagi umat manusia. Qudwah, kita guna istilah qudwah ataupun uswah. Sebab idola ni dia tidak boleh menampung makna qudwah dan uswah. Sebab qudwah dan uswah ni kalau kita tengok dalam penggunaan Quran dan hadis, dia merujuk pada ikutan yang baik. Makna untuk kita kata dia ni qudwati, dia tu uswati, dia tu ikutan saya ikut dia. Perkataan itu dia merujuk pada yang positif. Padahal kalau bahasa ikut aja hak tu masih ikut juga. Sesungguhnya Allah menjadikan Rasulullah sebagai teladan bagi umat manusia. Allah juga memerintahkan umat manusia untuk mengikutinya dan bergerak di atas manhajnya, yang sistem hidup yang ditinggalkan oleh Nabi. Rasulullah SAW juga sebagai imam yang agung dan teladan yang paling sempurna. Seperti mana Allah berfirman. Cuba tengok. Ana pun duduk baca, tak apa separuh kali baca ni. Mana setiap muka surat berapa kali kita sebut nama Nabi, dan setiap kali sebut nama Nabi kita akan kata sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok kan. Orang nampak bulat-bulat tu kan, tu selawat tu. Berapa kali dah? Baik. Ini ayat tadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kamu, iaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan bertemu Allah pada hari kiamat. Dan mereka ni akan sebut, akan banyak zikir kepada Allah. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum an fantahu. Apa yang Rasulullah berikan kepada kamu, ataupun kita boleh terjemah begini, wa ma ataakumur rasul, sesuatu ajaran yang Allah sampaikan kepada kamu, terimalah. Wa ma nahakum, dan sesuatu yang Allah larang kamu supaya kamu jangan buat, fantahu, tinggalkan. Ini perintah umum. Kemudian faedah dia, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar cintakan aku, sebut pada umat, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, mukna ikut sunnah aku, yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kepada kamu. Maknanya kamu boleh meraih mahabbatullah dengan ikut cara hidup aku. Bukan itu saja, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa kamu. Dan Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi daripada hadis ini tadabbur ringkas,
mengikut sunnah Nabi punca mendapat mahabbatullah dan maghfiratullah. Ikut Nabi ni punca dapat mahabbatullah dan maghfiratullah. Dua perkara. Baik. Ini ulama bincang lagi lah. Kalau manusia ni dia sayang kita pun tak mesti dia beri harta kita. Dia sayang kita tak mesti sampai dia buat baik kita lebih. Tapi Allah ni tak. Bila kita dapat sayang dia, dapat taita mahabbatullah, dia maghfirah ni kita bincang dah ke maghfirah dua kali. Dapat maghfirah Allah ni kena masuk dalam minda kita. Bila kata kita dapat maghfirah Allah ni, dua kali sentak berlaku. Apa dia? Allah hapuskan dosa kita dan kejahatan kita Allah tutup. Orang tak tahu. Di hari akhirat ni tak ada. Di dunia ni banyak kesalahan kita yang kita buat. Kadang-kadang kalau kita ingatkan, kita pemalu pada diri sendiri kesalahan kita buat. Buat masa duduk sore-sore, masa duduk nipu sore-sore misalnya. Bila kata kita dapat maghfirah Allah, Allah hapuskan dosa tu dan Allah tutup keaiban. Tak ada siapa tahu. Dua perkara. Bukan kata hapus dosa saja, tidak. Dia tutup keaiban. Dunia baru tahu, hari akhirat baru tahu. Tu makna maghfirah. Bukan kecil makna maghfirah. Baik. Beza dengan al-afu. Al-afu ni ampun saja. Tapi tak mesti makna tutup keaiban. Keaiban tu saya pada, tak apa saya maaf. Tapi dia juga saya pada. Maghfirah tidak begitu. Bila Allah tutup, Allah tak benarkan perbuatan jahat kita tu orang tahu. Dalam dosa ada. Lepas tu dia hilang. Jadi misteri, tak ada orang tahu sampai hari akhirat. Tu makna maghfirah. Kita boleh lihat tu lah. Kalau kita ikut Nabi. Jadi mengikuti Rasulullah SAW dan meneladani beliau adalah salah satu hasil dari mengenal beliau SAW dan mengetahui karakter dan kepribadiannya yang mulia. Yang keempat, Allah menetapkan bahawa Rasulullah SAW wajib lebih diutamakan oleh orang-orang beriman berbanding diri mereka sendiri. Mana kita letak. Cuma anda nak sebutlah sebab dalam syarah ada Abu Mufrad tu dia ada sebut apa maksud kita mengutamakan kehendak Rasul, kita cinta kepada Rasulullah ni lebih daripada cinta pada diri sendiri. Apa maksud? Dalam huraian tu dia sebut maksudnya bila bertembung kehendak kita dengan kehendak Rasulullah, kita korban kehendak kita. Ingat mudah kena buat. Payah kat dah. Banyak kehendak kita. Tiba-tiba kita tahu kita mengaji kepada Rasulullah tidak nak begini, kita rela tinggal. Tinggal hak kita. Kita utama ke hak Rasulullah. Bukan semua orang boleh buat. Yalah kalau boleh buat pun tak boleh buat semua. Ada kita boleh ikut, ada tak boleh ikut. Itu kelemahan kita lah tu. Baik. Maknanya belajar ni dia boleh menyuburkan perasaan cinta kepada Rasulullah tu lebih bagi kita. Dia boleh menyuburkan. Baik, Rasulullah pernah bersabda daripada riwayat Abu Hurairah ni, Nabi kata ma min mu'min illa wa ana aula bihi fid dunya wal akhirah. Iqra'u in syi'tum an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Bagi setiap orang beriman, hendaklah dia utamakan aku lebih daripada diri dia sendiri, di dunia maupun di hari akhirat. Silalah kamu baca, Nabi kata, silalah kamu baca firman Allah ayat 6 suratul Ahzab yang bermaksud Nabi itu sepatutnya, hendaknya lebih utama bagi orang mukmin daripada diri mereka sendiri, dari diri mereka sendiri. Sebab tu ada sahabat Nabi, itulah cerita Sayyidina Bakar lah. Bila Sayyidina Umar tahu anak dia Hafsah kan kepada Sayyidina Uthman, pakai senyap, tak oyak tak si senyap, oyak Sayyidina Bakar senyap. Siapa Sayyidina Umar kata mula-mula aku rasa hati tak si, oyak tak si, senyap. Tiba-tiba Rasulullah dipindah Hafsah. Baru lepas nikah baru Sayyidina Bakar, hatulah ki aku malah oyak aku sebab Rasulullah oyak aku. Padahal Bakar ni tua dia. Ya kalau ni tak lihat hijau aku tu. Oyak aku tua nak nikah saya gitu kan. Nah, apa yang Nabi tu boleh buat gitu? Dia ada cerita, panjang cerita lah dalam perbincangan ulama. Nah, ayatnya kehebatan Rasulullah. Jadi oyak saya nak Bakar. Tapi dia maksud agama lah. Panjang sebab tak nak kata kena tahu. Setiap Nabi nikah dengan isteri dia ada sebab. Allah panggil asbab urut lah. Sebab agama. Tak apalah, cuma ada ayatnya
Nak yang dia utamakan. Saya nak Wakar, saya nak Osman, dia utamakan. Mungkin dia bunyi Rasulullah. Mungkin dia ni orang rapat dengan Nabi. Dia tahu Rasulullah berhasrat nak meminang Hafsah kerana nak memuliakan Hafsah. Dia ada cerita lah sebelum tu. Jadi sejak lepas Nabi ni kau boleh bayar. Aku bunyi dah tu, aku malas nak kecek tu. Kalau kita kan, apa tu ayat tu? Rupanya dia ayat tu takut jadi kecul lah. Kecul ni ke takut jadi tersebar maksudnya. Takut jadi tersebar. Tapi dua ni dia tahu. Pensel sahabat di sini awak tahu. Awak tahu tiu dah tu kata aku bunyi dah Nabi nak pindah nak aku tahu tiu. Ilah nak mahu saya nama mojo lah dia kata. Aku tak gamak tahu Nabi seolah begitu. Mojo lah Nabi nak orang lain nak nanya lah. Maknanya dia apa tahu saya nak semen, mau tak ada orang lebih tahu. Apa tahu saya nak kau ni lebih pada saya nak semen. Tiba-tiba boleh ni Rasulullah. Tak gembira mana. Tak ada pasal-pasal jadi tuk-tuk. Sahabat lagi. Begitu besar tu. Dia tu orang panggil Hazin. Senoman. Hazin mana? Hazin ni asalnya sifat mata burung helal. Dia tengok jauh, tepat pandang ini. Senoman begitu. Dia mikir dari sebuah mata bulan tepat. Siapa Suyuti kata ada 2-3 perkara pandangnya Senoman, bahasa dia guna tu tiba-tiba Quran tu membenarkan kata-kata dia. Ada setengah tu bahasa berdekat-dekat bahasa Senoman. 2-3 dia panggil muwafaqat umani. Pandangan Senoman yang menepati Al-Quran sebelum wahyu tu. Nak ayat lebih dia sebab tu dipanggil Hazin. Tajal, walaupun asal sifat bulan tu. Baik, seterusnya. Baik, dengan demikian Rasulullah SAW lebih diutamakan berbanding orang-orang beriman terhadap diri mereka sendiri. Kerana beliau berusaha menasihati mereka, menyayangi mereka dan berlemah lembut pada mereka. Semua itu beliau lakukan dalam bentuk yang paling sempurna. Dengan itu semua, maka Rasulullah SAW telah memberikan sesuatu yang sangat besar kepada setiap orang. Kerana sesiapa pun tidak menerima kebaikan sekecil apapun dan juga tidak tertimpa keburukan sekecil apapun kecuali melalui beliau. Maksudnya gitu. Maknanya ni dalam konteks agama lah. Kita ni boleh jadi cerdik. Nampak cerdik itu. Tidak jadi bodoh, tidak bersembah pusing. Kalau kita tengok dalam agama-agama lain tak ada agama. Dia ada di ni tak tahulah Islam kedoknya sebab anda tengok dalam satu dokumentari satu kampung di Indonesia ni sekali dia mandi dengan tai kerbau. Tai kerbau. Dia pakai mandi. Ramai-ramai masuk kampung. Pakai hak tu anak dia sebut dalam tu enggak. Dia kata hak ni nak tolak siap. Mandi tai kerbau. Dia pun kata kubu mandi Allah kata kamu. Dia tunjuk dengan video. Sekampung buat kerja lagu. Syiah ada. Syiah setahun sekali dia buat makan tanah Karbala secara berjemaah. Ramai-ramai besar ni makan. Besar kacepo sebut dalam kitab dia. Sebab kalau masuk atau setahun sekali kena masuk tanah tu. Kalau masuk tu dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Tu fadilat dia. Dalam Islam tak ada bagi lagu. Buat jenis bodoh-bodoh lagu tu. Tengok agama lain ke pukul tu tok kavadi mana tok Mas Taiguzan tu kavadi tu. Dua orang tu bawa tu. Orang lain dia ikut je, dia halak. Tu cocok nak tengok apa. Dua orang buat kavadi. Dalam agama Islam tak ada. Lepas tu kalau di Jepun kalau tengok pula ada perayaan, dia panggil perayaan kemaluan. Oh dahsyat. Dia tunjuk kemala lelaki buat besar. Sambut teh. Atas nama sambut teh budaya. Berkait dengan agama lah juga. Islam tak ada bagi menjatuhkan maruah lagi. Inilah. Kita tu hutan budi dengan Nabi ni. Tak ada dalam ajaran Nabi tu jenis-jenis gong lagu tu. Jenis tak cerdik tak ada. Sah pun tak ada. Kalau ada nampak gong bodoh tu, cara tu bukan daripada Nabi. Dia ambil air basuh kaki tu. Tu bukan ajaran Nabi tu. Bukan ajaran Nabi. Oleh sebab itu mereka wajib mengetahui kedudukan dan pangkatnya yang tinggi dan agung. Mereka juga wajib mengetahui karakter dan kepribadian Nabi yang mulia, sehingga mereka semakin mencintainya, semakin mengikuti jejak langkahnya dan semakin sempurna dalam memberikan hak-hak terhadap Nabi SAW. Tu kan. Yang terakhir Nabi yang terakhir. Yang kelima, Allah bersumpah dalam Al-Quranul Karim tentang Nabi ni, dia ni akhlak paling sempurna seluruh manusia. Daripada Nabi Adam sampai manusia terakhir, Nabi lah yang paling mulia.
hak ni tak ada khilaf. Ibn Ruslan kata hak ni tak ada khilaf. Dia sebut tu, Ibn Ruslan dia bincang tentang mukjizat Nabi. Dia kumpul semua. Ana pernah guna juga, aku lihat. Ambil dalam kitab dia, petik orang kaset. Dia kata tak ada. Zaman Nabi ada sampai bila tak ada Nabi. Ni antara dalil. Cuba tengok. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Nun wallahu alam bima. Allah saja Maha mengetahui apa maksud nun itu. Demi qalam, demi pen. Pen ni dia isyarat kepada qada dan takdir lah. Pen kan Nabi Allah suruh malaikat tulis pen. Kering dah dakwah. Pen dakwah pada pen sudah kering, isyarat takdir manusia sudah lengkap. Dia merujuk ke arah tu. Baik, demi pen dan apa yang ditulis olehnya, tuan Abu Bos kita kan. Dan apa yang mereka tu malaikat lah. Berkat nikmat Tuhanmu, berkat nikmat ma anta bi nikmati rabbika bimajnun, dan berkat nikmat Tuhan engkau, kamu wahai Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Masyarakat duduk tuduh dia ni majnun. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putus, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi dengan budi pekerti yang maha mulia. Ini adalah kemuliaan yang sangat besar bagi hamba Allah dan orang pilihannya, kerana Allah menyebutnya memiliki akhlak yang agung. Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah, maka dia jawab dengan bahasa mudah, 3 patah berkata. Dia sebenarnya ada waktu wa kana khuluquhul Quran. Dia ada waktu sebenarnya tertinggal. Wa kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ni Quran tu lah. Membaca Quran tu itulah akhlak Rasulullah. Sebab itulah ulama buat satu kaedah dia panggil usul nubuah. Akhlak Nabi, perbuatan Nabi tidak bercanggah dengan Quran. Kalau ada riwayat sebut perbuatan Nabi bercanggah dengan Quran, itu sudah melanggar usul nubuah. Kena tolak cerita. Tak payah kecap banyak. Tolak saja. Kalau nak tahu tu kena reti Quran kita ni. Nah, baru boleh tahu nak tolak mana. Nah, Quran pun tak habis baca terjemahan. Nah, nak tahu dah mana. Ni kerja ulama ni. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan cerminan dari Al-Quran. Cara beliau berkata dan kata-kata beliau sesuai dengan Al-Quran dan merupakan penjabaran. Nak tak payah tengok Arab dia muktasabah. Ciplak. Dekat sini biasa ada muktasabah. Muktasabah ni orang panggil ciplak daripada Quran. Ambil tepek, copy paste lah daripada Quran. Muktasabah. Tu. Jadi kata-kata Nabi sesuai dengan dan merupakan ciplak, palgiat lah kita kata. Daripada penjelasan dari ilmu pengetahuan beliau adalah ilmu-ilmu Quran. Muktasabah daripada situ. Anak pun tak erti mana Indonesia ni. Muncullah ada Arab. Tengok dia kata muktasabah. Maknanya muktasabah tu lah, maknanya dia cedok daripada Quran. Copy paste lah kita kata. Itu maksudnya. Keinginannya dan amalnya adalah praktik dari apa sahaja yang diwajibkan dan dianjurkan dalam Al-Quran. Maknanya Nabi buat semua bertepatan dengan Quran. Sesuatu yang beliau tinggalkan dan berpaling darinya, maka itu dilarang oleh Al-Quran. Kecintaannya sesuai dengan apa yang dicintai oleh Al-Quran. Kezuhudan Nabi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Kebenciannya adalah membenci apa yang dibenci oleh Al-Quran. Kecintaannya adalah mencintai apa sahaja yang dicintai oleh Al-Quran. Aktivitas dia dan usaha dia, mana segala penglibatan dia dalam apa bidang lah. Aktiviti dia, tak kira semua pergerakan dia, fizikal dia adalah merealisasikan apa sahaja yang diperintahkan oleh Al-Quran, menyampaikan Al-Quran dan berjihad untuk menegakkan Al-Quran. Dengan demikian Ummul Mukminin, yakni Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan keluasan ilmu pengetahuannya tentang Al-Quran, beliau meringkaskan akhlak Nabi, akhlak Rasulullah dengan kata yang ringkas, wa kana khuluquhul Quran. Jadi Aisyah ni radhiyallahu anha, bila dia kata akhlak Nabi ni Quran, maknanya Syekh Abdul Razak kata dia ni mahir sungguh Quran. Maknanya dia padatkan maksud Al-Quran tu, akhlak Nabi Quran tu. Dia begitu kesimpulan dia.
Dan orang yang bertanya kepadanya terus faham penjelasan Aisyah. Tak payah tanya dah, faham saja. Oh, maknanya kalau nak tahu kena ngaji Quran lah kita. Kena buat kajian tentang Quran, kena tadabbur Quran. Sehingga orang tersebut sudah cukup dan tidak perlu tanya lagi. Inilah keadaan orang yang mendapat taufik untuk mampu mempelajari syama'il, yakni karakter dan fizikal Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambung tu syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memperhatikan pelajaran yang kita boleh petik daripada syama'il Nabi, maka ia akan mendapatkan penjelasan seperti di atas yang membuatnya tidak perlu bertanya lagi. Lepas tu hak lain tu 678 tu kita bincang dalam minggu hadapan, insya-Allah. Mana ada kitab ni lebih itu lagi lah, lebih terasa lagi. Jadi penting sungguh lah ni, penting ni kitab ni. Kalau tanya pok kita tak khatam sampai apa lah, kita kata Mana ni baca dah, cuma ni baca pun baca tanpa syarah. Kita saja nak tahu sebelum mengajar ni. Tapi mudahlah. Kalau dulu anda mengajar memang susah lah. Pak guna tu dah doktor tu tu. Lepas tu kat kena tengok, kena buat nota pula. Oh, sakit belakang kat dia. Dah mai sekali nak mengajar 3 jam. Kadang-kadang tu kata nak ayat wan aku Melayu perkataan ni. Ni kau siap dah dia buat. Kalau ada kitab tu boleh tengok lah. Dia buat lah. Perkataan ni gini-gini. Lepas tu dia sebut pula kalau percaya Rasulullah ada lagi kau tak dia. Takut kita jadi ayat Allah. Itulah. Okey, kita berhenti setakat. Kita ada persoalan tak? Ya? Pada orang teranis dia puji Nabi kan? Kita ambil besok sedangkan kita ada sos pada itu. Ana pun sebenarnya tak tahu kenapa buku ni dia tidak dijadikan surat di masjid sebelum ni. Kalau di Selangor mana sadar lah beberapa tempat sana, seluas Selangor 5 juta lebih penduduk, campur semua lagi. Beberapa tempat saja. Bukan apa, tempat kuliah dulu yang mengaji tak ada mengaji sama. Pada dulu mula-mula kita pergi sebelum kita terima masalah tauliah tu, semua masa siap pun ada, sampai pejabat pun ada. Tapi tak ada. Bukan syama'il orang tak tahu. Syama'il orang tak tahu. Sebab kita sendiri pun mungkin tak tahu. Yalah, kau tidak digunakan sebagai teks kuliah. Itu molek lah kita, insya-Allah. Minta tu Hawi panjang umur dah. 3 tahun setengah ni. Tu berapa muka surat kita baca ni? Mana kau tahu kita tu lebih ringkas lagi masa. Dia 400 berapa ni? 400 boleh tengok situ 480 dah. 980. Muka surat atau terjemahan 980. Kalau asar 391. Maknanya anak dia bagi tu, bagi 4 muka surat secara umum gitu. Akan tu 170 siri. Mana 43 bulan. 3 tahun setengah lah 3 bulan. Gitulah, okey.